Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi meneruskan tajuk yang ketiga untuk tingkatan 3 di bawah tajuk saham dan pelaburan. Baik, hari ini kita melihat kepada konsep nilai pulangan pelaburan. So, nilai pulangan pelaburan ni apa sebenarnya? Ia merupakan nisbah keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh oleh daripada suatu pelaburan. So, nilai pulangan pelaburan ni untuk kita dapatkan dia punya nilai peratusnya, kita gunakan rumus jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100%. Baik, untuk soalan ini, sebelum kita meneruskan contohnya, ya, cikgu suka kamu rujuk buku teks, ya. Okey. Contohnya, contoh 10 ni. Okey. Ada dalam buku teks, ya. Pada 1 Januari 2018, Puan Siti melabur dalam ESP sebanyak 3,000 unit bernilai RM2 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember, ASB membayar dividen sebanyak 5% pada 1 Januari 2019. Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. Baik, berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Jadi daripada soalan yang ada dalam contoh 10, cikgu suka gariskan terlebih dahulu segala maklumat yang ada. So, di sini nampak tak ni? 3,000 unit bernilai RM2 seunit. Bermaksud modalnya cikgu darabkan 3,000 darab 2, 6,000. Okey, kemudian membayar dividen sebanyak 5%. Okey, ini adalah kadar dividen. Kemudian Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20. Jadi seunit, ya. Jadi untung tadi RM2. Jadi untungnya 20 sen lah satu unit. Berapakah nilai pulangan pelaburan? So, nilai pulangan pelaburan ni kita guna rumus jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100%, ya. Jadi nilai pelaburan awal kita tahu iaitu 6,000. Untuk jumlah pulangan kita tak tahu. So, di sini pertama kita ada dividen dan kedua kita ada untung jual satu unit 20 sen. Jadi dividen, kita kira dividen dahulu. 5% darablah dengan modal yang awal tadi, 6,000, ya. So, bila kita kira dapat RM300, itu baru dividen. Keuntungan modal selepas jualan. Jualan seunit tu tadi 20 sen. 20 sen darab dengan 3,000 unit. So, dapatlah 600. Jadi, jumlah ataupun nilai pulangan pelaburan, kita masukkan terus jumlah pulangan. Jumlah pulangan ni kita dapat 300 tambah dengan 600. Ya, perkan dengan yang modal awal ni 6,000 darab 100%, maka kita dapatlah 15%. Baik, yang seterusnya adalah tentang instrumen pelaburan. Yang kita tahu iaitu ada amanah saham, saham hartanah, saham dan juga hartanah dan lain-lain. Baik, untuk pulangan amanah saham ni dia ada 3, ya. Ada 3. Ada dividen, ada share bonus, ada keuntungan modal. Dividen ni apa? Dividen ni keuntungan yang biasa kita dapat pada akhir tahun. Share bonus ni share tambahan yang diberikan percuma kepada pemegang saham sedia ada. Dan keuntungan modal ni adalah peningkatan harga saham semasa saham itu dijual. Okey, kita tengok contoh. Ada contoh 11 dan contoh 12, tapi cikgu suka pilih contoh 12 sebab dia agak soalannya agak kebat sikit dan
cikgu suka guna soalan ni sebab dia lebih kurang kepada soalan bentuk kibat dan non rutin ya. Okey, untuk contoh 12, Encik Husin membeli sebuah rumah pada 1 Januari 2015. Diceras dengan harga RM300,000. RM300,000 ni kira modal ya. Dan menjelaskan 10% wang pendahuluan sebanyak RM30,000. Ni down payment. Okey, beliau mengharapkan pulangan sebanyak 30% dalam tempoh 20 tahun. Encik Husin menjual rumah pada harga RM600,000 setelah 20 tahun. Baik, jumlah pinjaman yang telah dilunaskan dengan bank berjumlah RM475,000. Jumlah pinjaman beliau memperoleh sewa sebanyak RM60,000, perbelanjaan lain seperti berikut: duit stamp RM4,000, komisen RM2,000, kos kewangan RM4,000. Apakah nilai pulangan pelaburan Cik Husin dalam masa tempoh 20 tahun? Adakah dia tercapai hasratnya untuk mendapatkan pulangan 30% itu? Baik, dalam masa 20 tahun kita kena kira dia dapat tak pulangan 30% tu. Okey, di sini apa yang cikgu suka, pertama sekali cikgu suka tengok duit keluar ataupun duit masuk. Okey, yang mana merah ni, okey, contohnya ini modal ya, tak kira. Menjelaskan 10% wang pendahuluan, deposit RM30,000. Ini wang keluar. So cikgu bulatkan warna merah. Okey, kemudian menjual rumah pada harga RM600,000. Bila dia jual, dapat duit. Jadi cikgu warnakan bila duit dapat, cikgu warnakan dengan warna biru, RM600,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan dengan bank berjumlah RM475,000. RM475,000 ni duit keluar ke duit masuk? Duit keluar. Yang telah lunas tu maksudnya duit keluar. Jadi cikgu bulatkan warna merah. Okey, kemudian beliau memperoleh sewa sebanyak RM60,000. Duit keluar ke masuk? Masuk. Jadi cikgu bulatkan warna biru. Perbelanjaan lain. So yang ini semua kiranya duit keluar lah sebab belanja kan. Jadi bulatan merah. Okey, kita terus pada penyelesaian. Jadi jumlah pulangan pelaburan, kita kenalah ambil harga jual ni ditolak dengan semua 1, 2, 3, 4, 5 yang cikgu bulatkan warna merah ni. Kemudian tambah dengan duit sewa yang didapat tu RM60,000. So selepas kiraan menggunakan kalkulator dapatlah 145,145,000. Jadi nilai pulangan pelaburan 145,000 ni daripada modal yang asal yang kita beli ni, 300,000. So darab dengan 100%. So bila kita kira dapatlah 48.33%, maka lebih dari target yang Encik Husin nak, iaitu 30%. Sekian.